betul dia Mahdi. Memang betul dia Mahdi. Yang ada muka-muka Jawa, Indonesia kita, orang kita pun ada yang aku juga jadi Mahdi. Allah, muka Melayu kita tak malu aku Mahdi. Agak dia sebut cermin dia pandang kering, untuk dia putih merah agak dia. Kita ulang ya. Allah, Rasulullah dah sebut tu biar kau jangan tak sedar diri. Kau tahulah macam mana dia punya muka nanti ya. Kita sampai kepada muka surat 17. Kitab Kiamat sudah semakin hampir oleh Tuan Guru Kiai Fahmi Zamzam yang baru meninggal 23 hari yang lalu. Sampai kita pada muka surat 17 membincangkan tentang sifat-sifat Imam Mahdi. Imam Mahdi ya, tak lama lagi akan keluar Imam Mahdi itu. Tapi kita dengar orang sana cakap tak lama lagi Mahdi keluar, tak lama Mahdi keluar, tapi takut tuan-tuan dia. Ini bukan satu perkara seronok ya, bukan nanti kita sambut dia dengan bendera, bikin maulid besar-besar, bukan gitu ya. Nak sambut kedatangan Mahdi itu perang dunia tau, bukan perang dunia lagi tau, itu namanya malahim, urah besar akhir zaman. Tak kerana urah besar tak keluar Imam Mahdi. Urah besar akhir zaman. Kalau ikut pada jangka waktu apa yang diamat-amati oleh ulama, ikut jangka waktu rasanya ramai di antara kita masih sempat jumpa Imam Mahdi. Hanya tinggal berapa hari saja lagi. Tapi kalau jangkakan tengok dia punya kecoh, dia punya perang, dia punya dahsyat, rasanya tak tahu ada 2-3 orang lagi masih hidup tidak zaman itu nanti. Allah, kita bilang zaman kita tanah Melayu kita yang digempur oleh Portugis, oleh Belanda, oleh British, oleh Jepun dan berbagai-bagainya semua selama 500 tahun dikumpulkan dengan perang yang akan datang ni masih kecil lagi yang perang yang selama 500 tahun ini. Kalau pertumpahan darah lah, kalau pertumpahan darah daripada awal zaman Portugis masuk sampailah zaman Tok Palu, sampailah zaman sekarang ini disukat dengan nanti pertumpahan darah yang akan berlaku jauh yang sedikit ini yang akhirnya jauh lebih banyak lagi daripada yang selama panjang 500. Tapi nanti kemenangan dan kejayaan bagi pihak umat Islam jauh lagi gemilang daripada sepanjang 500 dan sebelum 500 paling besar punya gemilang lah nanti. Namun ketika itu sudah berapa ramai yang hanya tinggal sedikit saja lagi. Dan yang meninggal dunia itu Masya Allah sama ada syahid ataupun na'udzubillah sebelum meninggal dunia imannya dah gugur dulu. Sebab akhir zaman nanti persiapannya bukan hanya apa soal dapat makan tak ada makan, bukan soal dapat ada harta dirampas ataupun tidak. Nyawa pun sudah kita tidak begitu nak jaga lagi, hanya kita kena jaga iman saja tuan-tuan sekalian. Hanya iman saja yang kita jaga. Walau nyawa kita diancam sekalipun, walau nyawa kita diugut sekalipun, Allah, ya Allah, tetapkanlah iman ya Allah, tetapkanlah iman ya Allah. Nanti akan berlaku perkara macam berlaku perkara di Masyilbah. Dia nak goreng kat minyak panas, apa batalkan syahadat ataupun tidak. Allah, nanti akan berlaku perkara-perkara bagaimana kita lihat zaman-zaman dahulu tu disuruh apa batalkan syahadat. Allah akan berlaku perkara lagi itu dilindung sama Allah Subhanahu Taala. Akan datang Imam Mahdi. Imam Mahdi ini kita dah sebut sifat dia bagaimana, Rasulullah sebut keleharannya, wajahnya, mukanya semua tu. Setengah orang untuk kita sukalah, jadi kita boleh kenal dia. Kita boleh kenal dia. Tetapi bagi orang-orang yang musuh, kita bilang kenapa lah Rasulullah kasih ajarkan ini. Takkan tu orang musuh boleh detect dia, boleh cari dia yang muka begini, yang keturunan begini. Kita nama dia pun dah diberi. Takkan sudah satu perkara bahaya dan menyumbang tuan-tuan sekalian. Allah Maha bijaksana, Rasulullah tidak bodoh. Tidaklah apa yang Nabi sebutkan ini, kalau ia pun muka dia begitu, nama dia begitu, bukannya mudah mereka nak detect, bukannya mudah mereka nak dapat ya. Mereka cari, memang cari. Senangnya tetap tampil Mahdi depan dia saja, dia tengok mukanya lain, kalau bahkan pandangannya senang. Ataupun mungkin kalau kita baca nanti Mahdi mukanya begini, warna kulitnya begini, adakah dari lahir dia sudah begitu? Ataupun pada akhir zaman nanti baru Allah telah tukarkan muka dia begitu, seperti pengikut Nabi Isa alaihissalam, derhaka dengan Nabi Isa alaihissalam. Ketika Allah Taala sudah angkat Nabi Isa alaihissalam, ditukarkannya mukanya sampai dia yang disalib dan mereka sangka mereka salib Nabi Isa alaihissalam. Begitu pun tidak mustahil tuan-tuan sekalian. Tapi namanya Muhammad bin Abdullah, adakah nama batang tubuh badan dia, ataupun nama kerohanian dia, ataupun nama sifat dia, wallahu a'lam. Yang Nabi kita sebut itu semuanya kod. Macam kita bilang ni kotak warna label merah, kotak label warna kuning. Dalam dia mesti merah ke? Tidak mesti merah.
label dia saja. Kadang-kadang yang Nabi sebut ikut itu dah dipahami oleh alim-alim ulama. Namun pada wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala yang akan dilantik oleh Allah Taala untuk bayar Imam Mahdi, mereka dah tahu siapa akan jadi Mahdi. Mereka dah tahu siapa akan jadi Mahdi, mereka dah beritahu, mereka dah kabarkan. Bahkan Mahdinya sendiri belum tahu. Jadi kalau ada orang bilang sama kita, bulan pun nak jadi Mahdi tau. Guru aku dia akan jadi Mahdi kan, jangan percaya langsung. Mahdinya sendiri dia tak tahu dia akan jadi Mahdi. Besok dia nak diangkat oleh Allah Ta'ala, baru malam ni dia download oleh Allah Ta'ala, diinput oleh Allah Ta'ala, baru dia tahu dia Mahdi. Dia memang sudah alim. Dia memang sudah perhatikan umat. Dia memang sudah usaha. Dia memang sudah dakwah. Tetapi tugasan Mahdi itu dia belum tahu. Dia belum tahu. Macam mana kau boleh tahu? Tapi ini wali-wali tahu. Yang wali-wali ini tahu semua dari top secret Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak akan berikan secret dia, rahsia dia kepada orang yang bocor rahsia. Maka kalau siapa yang bocor rahsia, pula akan jadi Mahdi. Pula jadi Mahdi. Kita bilang, minta maaf lah, rasa kami mengatakan cuma iya saja. Oh iya, tapi nak mengatakan iya, payahlah. Kenapa? Ini sendiri wali-wali sendiri siap simpannya rahsia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dah ramai di antara mereka ini sudah tahu siapa akan jadi Mahdi, bagaimana nanti sini. Kalau mereka nampak, mereka yang paksa. Ya Tuan Imam Mahdi, naik kami bayar kamu. Dia enggan, mereka paksakan Imam Mahdi. Allah. Ya. Kita sambung baca kita ya. Tentang sifat-sifat Imam Mahdi. Kita sebut sikit ya. Tentang yang akan bayar kepada dia 313 orang wali-wali Allah. Ada yang mengatakan daripada 313 ini 7 sahaja yang akan hampir kepada dia. Itu ada top-topnya wakil bagi setiap suku bangsa atas dalam dunia ini. Ya, suku bangsa Imam Mahdi ini. Dan yang nak naikkan Imam Mahdi ini punya sifat memang setawaduk-tawaduknya. Tidak mudah tampil, tidak mudah hendak ke depan. Apabila mereka minta dia naik, dia terus, terima kasih tuan-tuan sekalian kerana mempersilakan saya. Tak ada. Dia tak nak, mana awak tahu saya? Mana awak kata, bukan saya. Kita tahu awak. Naik Imam Mahdi. Tak nak. Dia lari pergi Madinah Al-Munawwarah. Pada hari itu juga pergi Madinah Al-Munawwarah. Hari itu juga balik Mekah. Dia balik ke Madinah, dia pergi ke Munawwarah, balik ke Mekah. Bukan pasal dia lari nak takut. Pasal dia nak menghadap Rasulullah. Nak confirmkan mimpi dia tadi malam dan nak confirmkan peristiwa sedang berlaku, peristiwa bergaduh di sekeliling Masjidil Haram, sekeliling Mekah sebagai tumpah darah gitu ya. Maka dia nak confirmkan adakah betul minta mandat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada hari itu juga dia balik ke Mekah. Kalau zaman dulu kita ingat macam mana lah punya karamah ya. Karamah dia belum mula. Karamah Mahdi bermula apabila dia sudah dibayar ketika dia nak keluar. Nak pergi ke Madinah, dia diserbu oleh pasukan 500 orang tentera dari arah Syam nak melepaskan dia, tenggelam di telan bumi semuanya. Itu kata Rasulullah itulah awal yang mula bantuan Allah. Maka itu awal mula karamah ni. Maka yang daripada Mekah, Madinah semua tu masih jalan biasa. Dia pergi Mekah masih pakai visa tau. Masih pakai visa lagi. Masih pakai visa lagi. Dan mana boleh bawa senjata, kita pergi Mekah boleh senjata, bawa parang boleh. Paling banyak bawa putih kecil untuk tahallul sajalah. Itu saja Imam Mahdi ya. Jadi apabila dia balik semula, dia dapat mandat, kita kalau bilang macam mana dia boleh balik semula pada satu hari yang sama. Zaman dululah, mungkin ada terbang ke, mungkin apa, kan? Sekarang sudah banyak. Ada bullet train pun ada. Flight pun sudah ada. Dari Mekah Madinah sekejap aja, dari Johor sampai Pening, sekejap aja. Tak sampai 1 jam dah sampai. Begitu. Dan naik kereta pun, saya pernah naik kereta daripada Mekah pergi Madinah, orang Arab bawa punya laju, kereta limuzin, 3 jam sampai. Kalau 3 jam pergi 3 jam balik tu, itu kita naik bas kan makan 5-6 jam juga kan. Dia sampai 3 jam punya laju, Masya Allah. Abdullah Mahdi nanti lebih laju lah daripada itu. Dia balik saja, maka sekian wali-wali ini nampak dia ambil Imam Mahdi lagi sekali dan dah dapat dia. Ciri-ciri yang akan banyak dia macam mana tuan-tuan sekalian. Semua jenisnya bangsa garang-garang punya wali tu, tegas. Imam Mahdi naik. Dia enggan. Naik, kau tak naik, kau berdosa. Oh, Imam Mahdi dia marah dia begitu. Maknanya ini semua tu jenis macam kiai-kiai garang-garang lah, tuan-tuan guru jenis garang-garang pakai kes paksa punya. Naik, kau tak naik kita bunuh kau. Sampai begitu dia punya acam. Ya, ini umat sudah dalam sengsara. Kau tak naik kita bunuh kau. Kau tak naik kau berdosa besar Imam Mahdi. Imam Mahdi pun kena warning. Ini jenis ya ulama-ulama yang tak boleh makan suap punya. Ini jenis ulama-ulama yang apa, bukan dengan orang-orang yang apa diseram aja mulut dia tutup. Bangsa berani cakap ni. Bangsa berani cakap. Dengan Mahdi pun dipaksakannya dia.
Mahdi tak nak, dipaksakan dia. Nah, kali ini baru Mahdi naik. Baru Mahdi naik. Dan dia dah kenal dah ke Mahdi macam mana. Di samping yang apa daripada sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, mereka sudah juga ada info yang tersendiri daripada Allah Subhanahu wa taala tentang siapa jadi Imam Mahdi. Sekarang kita macam mana? Kita hanya ibadat pada Allah Taala. Kau jangan nak cari-cari Mahdi. Siapa yang akan jadi Mahdi dah Allah Taala tetapkan. Siapa yang nak bayar kepala dia pun Allah Taala tetapkan. Jangan kita angan-angan nanti aku jadi pegawai dia le, aku jadi orang kanan dia le. Tidak. Kau jadi orang gaji dia paling bawah sekalipun dah cukup baguslah. Asalkan kau dalam golongan dia. Dan ketika itu dah tak ada glamour-glamour lagi tau. Dah tak ada glamour kita, aku boleh tampil, aku boleh hegi-hegi depan dia. Tak ada, dia tak ada gitu. Dia pilih dia punya staff-staff dia berdasarkan iman dan takwa dan tawakal dan ikhlas bermarkah rohani yang tinggi. Bukan sedikit pun dengan markah zahir, bukan sedikit dengan kelulusan, bukan sedikit dengan kedudukan, apatah lagi, tidak. Bergantung pada iman dan takwanya yang tinggi, itulah yang akan menjadi pilihannya. Dia wali Allah. Dia wali Allah. Kalau nak tengok Imam Mahdi punya gaya sikit lebih kurang punya pesen macam mana tau. Tengoklah Habib Ali Batu Pahat. Begitulah punya zuhud. Wali-wali punya zuhud. Begitulah dia punya zuhud dia. Dia punya tak ada dunia. Mahdi nanti partner dia dengan siapa? Partner dengan Nabi Isa. Nabi paling zuhud sekali Nabi Isa alaihi salam. Kalau Nabi Yusuf dengan ketampanannya. Kalau Nabi Daud dengan suaranya. Nabi Isa dengan zuhudnya. Nabi Isa dengan zuhudnya. Maka yang turun-turun ikut zaman Nabi Isa, siapa? Nabi Isa sangat zuhud. Rumah pun tak ada. Tidur kat mana-mana nak tidur, dia tidur. Tapi sampah pun dia tidur. Nabi Isa bukan pasal dia pemotor ya, tapi pasal orang macam aku, tempat gini pun layak juga. Yang turun ikut Nabi Isa punya PL sebab dia kelawar Nabi apa ada PL begitu. Nanti pada ulama, pada wali pun ada yang sebegitu. Cuma yang ni dapat mu'jizat, yang ni dapat karamah. Yang ni Nabi, yang ni wali. Di antara yang turun ikut sifat Nabi Isa alaihissalam bila siapa? Sayyidina Abdullah Andros bin Abu Bakar Siddiq. Dia ada rumah juga, ada kebun juga. Atau ambil kita menyatu yang di Hadramaut sana, lebih kurang 800 tahun yang lalu. Tapi selalu tak tidur kat rumah. Melata sana kemari. Dia nak tidur di mana dia tidur. Tapi kebun dia nak tidur. Tapi sampah pun dia tidur juga. Habib Abdullah Andros. Dia mewarisi Nabi Isa alaihissalam. Dalam sudut kezuhudan. Imam Mahdi pun begitu. Dan nanti Imam Mahdi partnernya dengan Nabi Isa. Orang yang paling zuhud. Agak-agaknya orang yang keduniaan. Orang yang ada gak. Tak payah cakaplah ulama tak payah cakaplah. Agak-agak orang yang suka dunia, yang suka gah, yang suka rasa dunia ni masih ada nilainya, agak-agak ada tempat di sisi mereka. Dunia tak ada tempat di sisi mereka ya. Mereka sudah nak kiamat, mereka hanya ingat Allah, ingat akhirat sahaja. Jadi kita jangan salah konsep. Bukan yang setengah orang boleh fikir tau. Nanti zaman Mahdi keluar kita kaya. Diklaim harta-harta raja-raja. Nama Mahdi keluar kita kaya, kita dapat emas banyak. Ada kita dah dengar juga orang bilang. Nanti kalau Mahdi keluar, akulah jadi rajanya. Astagfirullahaladzim, Mahdi keluar kau nak jadi raja, apa cerita ni? Kau nak jadi raja, baik kau jadi sekarang. Masih okey juga. Dan zaman itu lagi punya susah pun nak. Dan ketika zaman dah nak kiamat, kau masih sibuk nak jadi raja, kau ketika pula ni kau tak sedar diri. Allah, kau dapat jadi orang beriman aja dah cukup lah, lebih dari cukup. Boleh pula begitu. Orang salah sangka tau. Dia kata Mahdi datang lagi dengan kerajaan dia dengan begitu. Bukan begitu cara. Bukan begitu cara ya. Kita sambung baca kitab kita. Muka surat 17, perenggan yang kedua. Tentang sifat-sifat Imam Al-Mahdi. Kita dah sebut tentang keturunannya. Ada riwayat mengatakan ayahnya daripada Sayyidina Hasan, bondanya daripada Sayyidina Husin. Ada mengatakan akas sebaliknya pula. Iaitu bondanya daripada Sayyidina Hasan, ayahnya daripada Sayyidina Husin. Ada mengatakan dua-dua daripada Sayyidina Hasan, ada mengatakan dua-dua daripada Sayyidina Husin. Tapi dikatakan di sini dilahirnya di Madinah. Madinah pun kalau nak tengok Madinah berapa banyak Madinah, tak semestinya Madinah Al-Munawwarah. Boleh jadi Madinah Terim, kota Terim. Boleh jadi Madinah Terengganu tidak. Batu Pahat tidak. Tapi Madinah boleh jadi Madinah lainlah, selain daripada Madinah Al-Munawwarah. Pokoknya dia lahir bukan di dalam hutan. Dia bukan lahir di dalam dusun. Dia lahir di tengah-tengah kota. Disebut Madinah, tapi tidak semestinya Madinah Al-Munawwarah. Ya. Hidungnya mancung, dahinya luas, mukanya bersinar laksana bintang yang bercahaya. Warna kulitnya seperti warna kulit orang Arab, walaupun bentuk badannya seperti orang Bani Israel. Badannya itu tak macam badan orang Arab. Badan orang Arab lain tau. Tengok badan orang Arab, orang-orang Hadramaut gitu.
lain cara badan dia. Orang Mekah pun lain cara badan dia. Kalau orang-orang Bani Israel tu badan dia kita bilang dempak sikit lah. Macam tough sikit begitu ya. Bulat lah badan dia senang kita cakap begitu ya. Tidak macam orang Arab dia slender sikit dia lain begitu ya. Muka dia muka Arab, warna kulit dia Arab. Nabi sebut ini bukan untuk musuh boleh kesan dia. Nabi sebut ini, biar nanti satu hari kita kenal dia, dan Nabi sebut ini dia yang tak muka Arab, jangan kau nak ngaku Mahdi. Betul tak? Selama ini berapa banyak dari tangkap? Tahun 79 pernah kena tangkap Iran nak tawan Masjidil Haram. Dia bilang ada Imam Mahdi. Dan sepanjang zaman lah kita tengok pada zaman saya dia 2-3 saya dah nampak keluar surat khabar. Kena tangkap ajaran sesat mengaku Mahdi. Muka Jawa mengaku Mahdi tak suruh diri. Allah, Nabi sebut dia yang muka-muka bukan Arab jangan kau pingin nak mengaku Mahdi. Jauh sekali ya. Jauh sekali. Arab tak muka Arab pun bukan. Arab muka Arab turunan Rasulullah. Ini yang ada muka-muka Jawa, Indonesia kita, orang kita pun ada yang ngaku juga jadi Mahdi. Allah, muka Melayu kita tak malu ngaku Mahdi. Agak dia tengok cermin dia pandang kering, dia putih merah agak dia. Kita ulang ya. Allah, Rasulullah dah sebut tu biar kau jangan tak sedar diri. Kau tahulah macam mana dia punya muka nanti ya. Baik. Badannya macam orang Bani Israel ya. Macam orang-orang Melayu kita pun ada beza tau. Orang Terengganu lain mesin badan dia. Orang Melaka lain. Kita tengok saja, Melaka betul gaya dia. Gaya dia, potong badan dia pun Melaka. Muka dia pun Melaka. Subhanallah, Allah punya kuasa ya. Bukan logat saja tau. Bukan logat saja yang lain. Bentuk badan pun lain. Subhanallah. Dalam bangsa Melayu, dengan rumpun-rumpun lain, orang Melayu dan orang Keling je lain kan bentuk badan. Kita tengok. Orang Arab dan orang Keling lagi lain. Cina lagi lain. Tengok belakang macam Cina dia, rupanya Melayu. Kata bentuk badan dia tu. Jadi badan dia macam orang Bani Israel. Imam Mahdi. Di antara gigi-giginya ada sedikit jahat, renggang. Giginya ada sedikit renggang. Dia tidak giginya rapat gitu, renggang giginya ya. Giginya renggang. Janggutnya tebal. Matanya seolah-olah senantiasa ditaburi celak. Matanya cantik. Walau dia ikut mewarisi baginda sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia tak bercelak pun, tapi matanya cantik bercelak senantiasa. Macam bercelak senantiasa matanya ya. Di mukanya ada tahi lalat dan perutnya agak sedikit besar. Dia bukan orangnya, bukan bentuk macam Nabi. Badan Nabi tu cantik, sasa badan Nabi. V shape-nya. Dia perutnya sedikit besar. Dan dia bukan naik umurnya tepat 40 ya. Lebih sikit pada 40. Mungkin lebih banyak daripada 40. Mungkin lebih banyak daripada 40. Ya, begitu ya. Baik, Imam Mahdi. Mukanya ada tek lalat sikit. Begitu Imam Mahdi, bukan satu. Mungkin ada beberapa tek lalat. Itu Sayyidina Imam Al-Mahdi ya. Kau jangan cari yang ada tek lalat sekarang. Mungkin belum tumbuh. Ketika itu baru tumbuh tek lalat. Kau tengok pula tek lalat ni, jangan dengan Imam Mahdi. Mungkin dia, mungkin lain. Ini rahsia Allah Ta'ala lah. Pokoknya pada hari itu kau tengok ada tek lalat. Ada. Habis cerita. Sekarang kau jangan cuba-cuba nak detect. Perutnya sikit besar bermakna dia bukan muda belia. Ada umur sedikit ya. Rambut, janggut dan kesemua bulu-bulu badannya hitam. Dan bersama-sama dengannya ada bendera Rasulullah. Begitu juga jubah dan pedang baginda sallallahu alaihi wasallam dipustakakan. Mana dia dapat, bagaimana, wallahu a'lam. Sama ada memang mereka ni Sayyid turun dia dapat. Ya, dia tak tahu dia simpan secara rahsia, secara family mereka. Ataupun memang Rasulullah beri pada mereka secara yang tambah. Sebagaimana kita lihat ya, tidak sedikit di antara para habaib kita ya, diberi oleh Rasulullah pinggan, diberi oleh Rasulullah tongkat, diberi oleh Rasulullah, dan kemudian bukan tidur secara jaga mereka jumpa Nabi, dan bendanya ada sifatnya. Jadi sama ada ini adalah dia dapat daripada memang pusaka turun temurun ataupun memang diberi oleh Rasulullah pada ketika itu. Wallahu a'lam. Pokoknya pada tangan dia ada benda-benda ini semua ya, Imam Al-Mahdi. Jadi dengan Nabi sebutkan begini semua, kita dah terus tahu ke belum macam mana sifat dia? Pun kita belum tahu lagi. Masih banyak samar lagi. Ya. Pada mulanya Imam Mahdi bukanlah seorang terkenal dengan sifat-sifat keutamaan. Maksud bukan terkenal, bukan satu dunia pandang dia sebagai raja ke, sebagai presiden ke. Dia dah terkenal sebagai alimnya, berkenal sebagai ulamanya. Tetapi bukan terkenal sebagai panglima perangnya.
Dan dia bukan orang-orang awam, orang-orang dekat pasar, orang-orang yang tak ada apa-apa terus jadi dah alim, dah pantau oleh luar dunia. Oh, Terengganu ini banyak benar dari pandangnya. Agak hilang. Sebab kalau dia kalau umur dia dah 40, takkan sekarang dia masih belum tahu apa-apa. Dia dah banyak, dia dah tahu semua. Banyak dia dah tahu semua. Itu Imam Al-Mahdi. Dia banyak dah tahu. Tapi belum satu dunia memandang dia sebagai satu wali leader. Begitu ya. Begitu maksudnya begitu. Bukan, tapi dia bukan daripada orang seawam-awam orang. Orang istimewa di kalangan orang ya. Lalu Allah Ta'ala memberi taufik dan hidayah kepadanya sehingga dalam satu malam sahaja dia sudah berubah dari keadaannya yang asal. Asal tu macam mana? Bukan daripada bodoh jadi alim, dah memang alim. Asal daripada dia merasa bahawasanya dia orang awam, sekarang dia sudah rasa bahawa dialah pemimpin. Itu dia pun berubah. Bukan dia daripada orang awam terus jadi alim, daripada orang-orang tak faham terus jadi bijaksana. Dah memang alim, dah memang pintar, dah memang rasa tanggungjawab, dah memang rasa prihatin terhadap umat dan masyarakat. Tetapi dia merasa dia macam orang awam lain lagi. Dia rasa macam orang awam lain. Dia tak rasa dia pemimpin. Tapi pada hari itu, sebab kalau dapat rasa begitu, tu satu perasaan yang tak bagus ya. Tapi kalau dah memang dia dah pemimpin, begitulah Allah Ta'ala letak dalam hati dia, baru dia tahu dan barulah layaknya dia mengarahkan sebagai seorang pemimpin. Ya. Ia telah menjadi seorang yang wara, adil, alim dan sebagainya, seperti sifat-sifat yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sekarang dia sifat begitu, dari sekarang sudah sifat begitu, pada ketika itu plus ada sifat kepimpinannya, maka serlahlah sekali. Serlah sekarang masih mastur. Walaupun dia sudah masyhur, tetapi sifat kepimpinannya sebagai panglima, sebagai raja, sebagai pemimpin, sebagai khalifah masih mastur. Orangnya dah masyhur. Orang masyhur, tapi demi sifat kepimpinannya masih mastur. Ketika itu orangnya dah masyhur dan sifat kepimpinannya juga akan jadi masyhur, ya. Dalam hal ini ada diriwayatkan sebuah hadis yang berbunyi Al-Mahdiyu minna ahlil bait yuslihuhu Allahu fil lailah. Al-Mahdi itu dilahirkan dari keturunan ahlil bait, keturunan Siti Fatimah radhiyallahu anha, ya, yang telah disempurnakan oleh Allah Ta'ala akan segala kebaikannya pada satu malam saja. Lihat ya, disempurnakan dalam satu malam saja. Tidak bermakna baru dibuat pada malam itu. Bermakna sudah ada sempurna, namun dilengkapkan kesempurnaannya. Dinaikkannya, digemilangkannya, dijulangkannya pada malam itu. Tetapi dia sudah ada, sudah ada persediaannya Imam Al-Mahdi ini, ya. Dengan kesempurnaan segala akhlak dan kebaikan ini, maka Imam Mahdi layaklah untuk memimpin dunia dan menghapuskan segala bentuk kezaliman sehingga dunia Islam menjadi makmur, aman dan damai pada masa pemerintahnya. Dunia Islam, lihat ya, dunia Islam. Betul, dengan keluarnya Imam Mahdi terbelalah umat Islam. Nombor satu, terbela apa? Akidahnya dan ibadahnya. Nombor satu, akidahnya. Maka nyatalah pada ketika itu Wahabi tak Wahabi, Syiah tak Syiah, semua itu tak akan, dia akan reject akan Imam Mahdi. Yang Nabi mengatakan umat aku terpecah pada 73 kuat, satu yang selamat. Baru kita nampak betul-betul nyata perbezaan antara yang satu dan 72 lain ini. Dan satu yang 72 lain ini mereka tidak kira Imam Al-Mahdi, ya. Jadi umat Islam percaya akidahnya selamat. Kita tahu yang ini betul. Kita tahu yang kita bawa ini betul. Dan apabila mereka yang sebagaimana suka nak meragu-ragukan kita, semuanya dah ada yang menafikan, yang menolakkan secara mentah-mentahkan mereka itu, ya. Akidah ibadat, dan ada ibadat dan tempat ini fatwanya lain, tempat ini fatwanya lain, tempat ini sembahyang Jumatnya pesen lain, tempat ini sembahyang Zuhurnya pesen lain, tempat ini kuliahnya pesen lain. Dan tak ada, semua di bawah satu pentadbiran dia. Semua di bawah satu pentadbiran dia. Sama, semua ikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan ikut suka siapa-siapa, bahkan bukan ikut suka dia pun, tetapi adalah dengan syariat Allah Ta'ala sebagaimana dibawa. Seperti kami pesan tuan-tuan sekalian, dari sekarang setiap mana tempat semua dah biarlah ikut bikin apa segala aktiviti kita, biar ikut syariat. Tak lama zaman Mahdi nanti kau tak selesa tu, bikin surau, bikin masjid, bukan main punya cantik, bukan main gaya, bukan begitu cara masjid dan surau.
dan pentadbiran LJK dengan macam-macam hal. Keduri kahwin laki-laki perempuan campur gaul tak boleh. Jadi kalau keduri kahwin campur gaul tak laki perempuan dulu. Asing ya. Mesti kena asing laki-laki perempuan. Kalau Mahdi datang bising dia nanti tengok apa ini macam perempuan laki-laki. Marah dia nanti dengan kita semua. Kita yang kena. Sekarang semua dah kena latih. Anak-anak kita semua paling-paling tidak latih sembahyang, latih ibadat semua. Jangan tunggu Mahdi datang baru nak ajarkan orang wudu. Jangan tunggu Mahdi datang baru nak ajarkan sekarang. Apa yang kita boleh buat sekarang, kita buat sekarang. Apa yang kita boleh persiapkan sekarang, siapkan sekarang. Siapkan sana, siapkan sini, pergi sana, pergi sini. Pesankan sana, pesankan sini. Jadi bila Mahdi datang, mereka semua tahu dah peranan masing-masing tahu. Dah tahu peranannya, dah tahu gambaran bahawasanya Mahdi akan datang, dah tahu apa nak buat semuanya itu. Semua dah, jangan tunggu Mahdi datang. Sekarang dah boleh bersihkan kita sistem ibadat kita. Sekarang dah bersihkan sistem masjid kita, sistem kemasyarakatan kita. Semua kita lihat belum Mahdi datang dah senang. Dunia Islam akan senang. Dan terpelihara daripada anyanya orang-orang kufar. Bahkan orang-orang kufar yang tinggal dalam negeri, orang-orang mukmin yang tinggal dalam negeri kufar pun mereka tak boleh apa-apakan. Akan dipanggil oleh Imam Mahdi, akan dituntut keselamatan oleh Imam Mahdi. Yang mereka tak boleh buat apa. Dalam pada itu dunia kufar gelisah selisah-lisahnya. Allah, siapa ini sudah datang kacau kita punya program. Kita dah atur strategi ini, tinggal nak kau saja semua everybody nak dalam genggam kita. Tak tahu ada pula hero datang ni. Yang mereka dah buat plan selama berapa lama, nak begitu, nak begini, nak menghapuskan orang, nak matikan orang, nak perangkan orang, nak kacau orang semua umat Islam. Tiba-tiba batal dengan serta-merta. Batal dengan serta-merta. Dunia Islam berbabila. Ketika itu pun mereka bingung, orang kafir bingung. Namun Allah Ta'ala ni maha bijaksana, jadi ujian bagi kita juga. Allah Ta'ala lepaskan penyelamat mereka. Hero kami pula datang sekarang. Siapa? Dajjal. Allah Imam Mahdi pun tak boleh lawankan Dajjal, tak boleh tewaskan Dajjal. Dah berbondong-bondong yang dalam Mahdi itu keluar. Baik itu ya. Nombor satu, pegang ahli sunnah wal jamaah. Dalam ahli sunnah wal jamaah jadi orang yang warak dalam ahli sunnah wal jamaah. Jadi orang yang bertakwa dalam ahli sunnah wal jamaah. Kalau dalam ahli sunnah wal jamaah tetapi kau keduniaan, ahli sunnah wal jamaah tapi suka permusuhan, ahli sunnah wal jamaah tetapi tak suka kepada kesederhanaan. Apabila Mahdi keluar kau tak selesa, nanti bawah Mahdi. Imam Mahdi bawa dia strict betul lah. Kita nak enjoy juga. Alamak bawah Mahdi, aku syarah sana sini tak ada kasih duit pun. Ustaz-ustaz yang syarah pakai envelope tebal semua tu tak ada tempat di Imam Mahdi. Allah, nanti mula terhegi-hegi, Tuan Mahdi, Tuan Imam Mahdi, saya dulu jawatan saya sekian-sekian di tempat negeri sekian. Ya, terima kasih jemput Tuan. Laku, tak laku. Allah, dia nak lantik siapa, dia lantik siapa. Allah nanti dia tengok, apa asal bulan-bulan dilantik jadi pegawai dia. Apa asal bulan-bulan dilantik jadi governor. Apa asal bulan-bulannya, selesa tak agak orang-orang ini semua. Tak selesa, gelisah. Nanti dia mula tawar hati dengan Mahdi. Tawar hati, paling hati. Keluar Dajjal semua paling tak ada. Manakah tidak pada hari pertama Dajjal keluar, 80,000 alim ulama lari ikut dia. Manakah tidak 1/3 umat Islam ikut dia. Siapa ni semua? Di bawah Imam Mahdi, tetapi tak selesa dengan Imam Mahdi. Allah. Nak di bawah Mahdi, nombor satu akidah kena jaga. Kemudian syariat kena pegang, sebab Mahdi pegang syariat. Kemudian nak kena zuhud, nak kena tawaduk, nak kena tawakal, nak kena takwa, nak kena redha. Tak boleh tidak di sifat ini. Kau masih keduniaan, kau masih suka pakai agama, pakai agama untuk dunia kau, cari peluang nama kau, kemewahan kau dengan gunakan agama. Sorry, tak ada tempat di sisi Imam Mahdi. Ya. Dia akan takbir, dikembalikan takbiran seperti zaman Sayyidina Umar bin Khattab, seperti zaman Sayyidina Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan seperti zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Akan kembali yang kita baca hadis-hadis macam mana takbirannya, macam mana sistemnya semua. Baik, kita nak tanya, siapa agaknya boleh bantu Mahdi? Siapakah ada orang mahir-mahir boleh bantu Mahdi? Sekarang kita mau tanyalah satu-satu orang yang pegang jawatan tertinggi dalam satu bidang, umpamanya kesihatan ke, kewangan ke, di mana-mana tempat dalam dunia ini. Adakah fulan itu orang paling mahir dalam bidang dia atau tidak? Dalam bidang yang dia pegang lah, dia jadi ketua dalam bidang itu, takbir. Adakah dia paling mahir atau tidak? Rasanya dalam negeri itu ada orang lebih mahir daripada dia tak? Sudah tentu, tapi kenapa tak tampil? Tak perlulah aku tampil untuk bersama-sama dengan orang-orang yang begini. Maka mereka simpan dulu kemahiran mereka.
Mereka sembunyi dulu. Kalau dia keluar Imam Mahdi, dia akan tampil Tuan Imam Mahdi begini cara binaan, Tuan Imam Mahdi begini cara pentadbiran, Tuan Imam Mahdi begini cara kewangan. Sampai bukan mereka hanya bantu Mahdi, tapi mereka bukan pandu Mahdi, mereka dipandu oleh Mahdi. Mereka bantu dalam kewangan, mereka bantu dalam kesihatan, mereka semua. Ada orang-orang yang Allah Ta'ala dah simpan. Kemudian kita ada tanda tanya lagi, adakah yang akan bantu Mahdi ni mereka pandai ke mentadbir? Mereka tak pernah takbir tau, semua orang biasa, pakcik jual jagung, tok siap masjid, semua tu. Jadi pegawai-pegawai ke kanan dia tau. Mampu takbir ke? Biasa mentadbir ke mereka ni semua? Sebelum kita jawab, kita tanya, minta maaf, satu dunia. Yang takbir sekarang pandai sangat takbir ke? Kalau pandai sangat takbir tak akan begini jadinya kocar kacir. Maka kau jangan ada keraguan tentang kemampuan takbir daripada pegawai-pegawai Imam Al-Mahdi yang dilatih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, begitu. Sangat-sangat andalan dalam tim ini. Sangat-sangat andalan dalam tim ini. Ya. Lama pemerintahannya, Imam Mahdi akan memerintah selama 7 atau 9 atau 30 atau 40 menurut riwayat yang berbeza-beza. Tetapi mengikut Imam Ibn Hajar Al-Haytami, semuanya itu adalah benar kerana riwayat yang mengatakan 7 atau 9 tahun itu melihat kepada zaman keemasan pemerintahannya, dan riwayat yang mengatakan 30 itu melihat kepada zaman pertengahannya, dan riwayat yang mengatakan 40 tahun itu dilihat kepada keseluruhan masa pemerintahannya. Ya. Baik, Mahdi 5 tahun hingga 7 tahun, 7 tahun hingga 9 tahun maksud hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mana? Mungkin 9 tahun daripada awal diambil sampai ujungnya. Mungkin 5 tahun ada negeri-negeri yang dia boleh pegang penghujung pentadbirannya. Tapi kenapa sampai 30-40 tahun? Dia punya asas dia sampai hujungnya 40 tahun. Jadi kita jangan sangka ya, kadang-kadang dia dah meninggal, macam kita bilang, kita pakai sistem negeri Terengganu, perlembagaan, kita tengok saja. Akta sekian, tahun sekian. Yang buat akta tu pun dah meninggal dunia. Tahun 50 punya akta semua itu. Ini akta Mahdi. Sampai zaman Nabi Isa masih digunakan. Akta Mahdi. Itu mengatakan 30-40 tahun masuk. Kadang-kadang orangnya dah tak ada. Jadi kita jangan sangka ya, bahawasanya nanti Mahdi akan keluar 7 tahun. Dia penghujung-penghujungnya baru kemarau 3 tahun. Di penghujungnya baru keluar Dajjal 40 hari. Nanti baru turun Nabi Isa selama 40 tahun takbir. Kadang-kadang semua bersusun. Susun. Boleh jadi sebelum keluar semua, kemarau dah keluar dulu. Di penghujung kemarau akan keluar Dajjal. Bermakna 3 tahun. Dalam 3 tahun, Mahdi akan keluar sebelum Dajjal. Bermakna dalam 3 tahun pasti akan keluar Mahdi. Bermakna dalam waktu yang paling dekat lagi daripada itu akan berlaku perang besar. Dan bermakna nanti Mahdi kalau takbir mungkin Nabi Isa turun di zaman bukan akhir Mahdi, mungkin awal Mahdi. Jadi lama dia dengan Nabi Isa. Kalau dia penghujung, dia jumpa 1-2 hari saja. Dan kalau mungkin Nabi Isa turun peringkat awal dia, jadi bermakna dia overlap, waktu dia tu overlap, bersusun, bertindih. Jadi kalau begitu yang nama-sama tempohnya sama sekali hanya sedikit saja. Maka orang congak-congak kalau begitu, kalau begini paling-paling tidak memakan 50-60 tahun. 40 tahun lebih saja lagi. Sampai habis semuanya sekali. Daripada mula Mahdi keluar, sampai habisnya semua sekali, hanya berapa? Bukan kira-kira Mahdi 7 tahun, 9 tahun. Nabi Isa 40 tahun, jadi 49 tahun. Dajjal kemarau 3 tahun, sampai sekali 53 tahun. Kan? Daripada Mahdi sampailah Nabi Isa itu 40 tahun. Dia overlap waktunya. Waktunya boleh overlap. Ya. Begitu tuan-tuan sekalian, kita kena faham. Bila bermulanya, Wallahu'alam. Janganlah kita bercita-cita sangat. Kalau Mahdi keluar, kita dapat jumpa, dapat tahan dengan dia, jadilah. Jangan Mahdi keluar, na'udzubillah, kita jumpa Imam Mahdi, tapi kita berpaling daripada dia, sudahlah. Untung Habib Hussein dah meninggal ya. Untung Syekh Fahmi Zamzam sudah meninggal. Dia ada dalam disebut ya dalam kitab Kiamat Habib Abu Bakar ini ada menyebutkan bahawasanya untung orang yang mati sebelum 3. Mati sebelum aku, mati sebelum imam, dan mati sebelum Dajjal. Mati sebelum Nabi pada sahabat. Ada yang kena siksa kubur kan? Nabi taruh pelepah tamar aja terangkat siksa kuburnya. Untuk yang mati sebelum Nabi SAW. Mati sebelum imam. Imam tu siapa? Tok Syekh.
tuan guru kita. Tak semestinya Imam Mahdi, tak semestinya Khalifah. Tok Syekh kita itulah imam. Kalau kita mati, imam kita masih ada, takkan sempurna dah untuk bulan meninggal. Pak Habib sendiri yang bacakan doa. Untuk bulan meninggal, Pak Habib sendiri yang imamkan sembahyangnya. Subhanallah. Jadi mati sebelum imam dan mati sebelum Dajjal. Jadi tuan-tuan kalau nak mati bolehlah mati sekarang. Mudah-mudahan panjang umur ya, mati panjang umur ya. Apa mati sebelum Dajjal, sebab kalau mati sebelum Dajjal susah. Jadi kita nak jumpa Mahdi, jangan kau jumpa Mahdi, tapi kau berpaling pada Mahdi sudah. Terserah pada Allah Ta'ala. Panjang umur jumpa tak panjang umur, pokoknya dalam pihak orang beriman. Pokoknya dalam pihak orang beriman. Jumpa Mahdi, alhamdulillah di bawah dia bersama orang beriman. Tak jumpa dia masuk kubur, dihimpun bersama orang beriman. Itu jadi kita jaga. Dan kita biaya benar nak jumpa Mahdi, kita datang Mahdi, kita menyapa tengok dia. Alamak, ini Pak Arab mana ni sudah dengan kain pelikat dia. Dia pakai sunnah Nabi lah punya cara. Dia tidak pakai pisin Saudi punya cara. Dia tidak pakai pisin Jordan Mesir punya cara. Dia ikut macam mana Nabi pakai punya cara. Pakai kain, pakai baju, pakai jubah, pakai imamah, pakai syal. Itu cara sunnah Nabi SAW. Cara Nabi SAW. Orang yang biasa handalan-handalan akan pandang dia tengok singkit betul Pak Arab mana orang. Mula dia ada tanda tanya betul ke dia Mahdi. Maksudnya tengok lahirnya saja. Betul dia Mahdi. Memang betul dia Mahdi.